tidak didakwa. Kerajaan tidak mempedulikan isu-isu yang berkaitan dengan soal-soal moral yang berlaku dalam negara kita, keruntuhan akhlak dan moral masyarakat kita. Kerajaan tidak serius untuk membentras gejala-gejala buruk ini, tapi lebih melihat kepada isu-isu yang dia mempunyai kepentingan politik dalam negara kita. Isu-isu berkaitan dengan seperti mana disebut baru ni, isu Ning Baidura. Hampa gelak sebut Ning Baidura. Akhbar-akhbar memberikan publicity. Rencana-rencana pengarang menyebut bahawa tidak salah sebenarnya apa yang diimpikan, fantasi Ning Baidura tak salah, cumanya dia menyanggahi adat. Dia menyanggahi adat. Saya baca dalam surat khabar, dia menyanggahi adat. Dia tak salah sebab dia tak buat benda apa lagi. Sedangkan dalam Islam, niat nak buat benda jahat pun tak boleh. Duk impi pula nak tidur dengan 5 jantan. Orang tanya saya kata tak payah 5, hantar Mek Akhbar seorang pergi. Hamba tahu Mek Akhbar tahu? Mek Akhbar tak payah 5, dia seorang pergi. Baru dia tahu langit tinggi rendah. Sebab itu tuan-tuan dan saudara-saudara sekalian, bila isu ini, khususnya isu di Saud tadi, isu di Greek tadi ini, isu di Greek ditenggelamkan, isu keselamatan, isu lemahnya sistem pertahanan, isu di mana kawalan keselamatan yang terlalu lemah, isu itu tidak berbangkit. Kenapa tidak berbangkit? Tiba-tiba nak libatkan PAS. Nak nama-nama ahli PAS, nak cek tengok nama ahli PAS terlibat dengan Maunah ataupun tidak. Bagi senarai ahli PAS pula kali pak. Bagi senarai ahli PAS kat mereka. Sebab itu saya kata, dalam tak ada kerjaan lain, kata polis pun, kata perona pun orang boleh curi. Kalau bagi senarai ahli PAS 800,000, duk semak ahli PAS dengan balai-balai, orang curi apa? Duk semak ahli PAS ni, duk tengok mana Ustaz Fadil, Mahfuz, musibah 800,000, duk semak dengan balai-balai, orang curi apa? Tu tak ada bawa senjata tu. Dia bawa senjata. Ini duk semak ahli lah, duk semak ahli. Senjata tinggal. Dengan balai-balai lagi orang curi. Tapi mujuklah apa nama? Balai tu dia batu. Kalau balai macam rumah kayu, rumah papan tu usung lah tu balai-balai. Dengan dia tak sedang rupanya rumah duk jalan. Isu di Greek ditinggalkan, dilupakan. Isu kelemahan, kawalan keselamatan. Sebab itu saya sebut bahawa apa jaminan? Sebenarnya peristiwa itu mempamerkan bahawa tidak ada satu jaminan perlindungan kepada keselamatan rakyat dalam negara kita. Saya bukan nak memperkecilkan soal sumbangan Hari Tentera sempena Hari Pahlawan. Saya mengucapkan kepada semua anggota tentera, anggota keselamatan, tentera, polis, bekas tentera, bekas polis, selamat menyambut Hari Pahlawan. Kita menyanjung. Saya mengeluarkan perutusan atas nama Ketua Dewan Pemuda tadi, perutusan Hari Pahlawan. Kita menyanjung pengorbanan yang telah diberikan oleh pahlawan-pahlawan negara, tapi kita kesal apabila pengorbanan mereka tidak diendahkan oleh kerajaan, khususnya pembalasan kepada kebajikan mereka, keluarga mereka, kesusahan mereka setelah mereka bersusah payah, bertumpah darah mempertahankan maruah dan kemerdekaan negara. Sebab itu bagi saya bahwa bukan soal kelemahan manusia semata-mata. Kelemahan manusia satu perkara, tetapi kelemahan sistem itu sendiri. Di samping kelemahan manusia, kita tidak boleh melupakan kelemahan sistem. Dan saya tidak menapis manusia, ada unsur dalam kelemahan sistem itu sendiri. Tetapi persoalannya harus kita lihat lebih atas. Bagaimana berlaku penyelewengan dalam pengurusan pembangunan kem-kem tentera dalam negara kita. Apa yang berlaku di Pularek, bagaimana keretakan Saina hari ini masih belum diduduki secara sepenuhnya. Kerajaan terpaksa menanggung kerugian. Kerana apa? Ada unsur-unsur penyelewengan, rasuah, korupsi, penyalahgunaan kuasa. Tapi apakah ada tindakan yang diambil kepada mereka-mereka yang terlibat sehingga hari ini? Masih belum ada tindakan yang diambil. Ini menunjukkan bahawa bagaimana dalam menyiapkan pasarana tempat-tempat keselamatan ini telah berlaku keadaan yang sangat lemah, yang menyebabkan mempamerkan satu gambaran yang terlalu buruk kepada negara-negara jiran kita.
khususnya Singapura dan juga negara-negara jiran yang lain. Sebab itu saya katakan bahawa sepatutnya peristiwa di Greek itu juga dilihat. Yang paling asasnya ialah isu lemahnya kawalan keselamatan. Calon pilihan raya pun tak boleh masuk dalam kem. Tiba-tiba perompak boleh masuk. Perompak boleh masuk, pengawal tabik. Jadi macam orang main rumah kita nak curi kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik, kami nak curi rumah cik. Sila masuk. Fadal ya Syekh. Fadal ya Syekh, dia kata. Saya bukan nak menggambarkan kelemahan anggota tentera, tidak. Tapi ini yang sepatutnya dilihat, bukannya mengira dan melibatkan PAS dalam isu ini. PAS tidak ada kena-mengena. PAS satu pertubuhan politik, Maunah satu pertubuhan yang lain. Dan disebut oleh Tan Sri Rahim Noor bahawa pertubuhan Al-Maunah adalah pertubuhan yang sah secara sah, berdaftar Noran Mai. Pertubuhan yang berdaftar secara sah dengan akta pertubuhan dan dari segi ajaran kebatinannya diakui tidak sesat oleh Jabatan Agama Islam Selangor. Habis kenapa mau dilibatkan dengan PAS? Tidak ada kena-mengena. Dia satu pertubuhan yang sah yang berdaftar dalam pendaftaran pertubuhan. PAS satu pertubuhan politik yang juga sah di sudut pendaftaran pertubuhan. Sebab itu saya katakan tadi bahawa ianya lebih kepada motif politik yang bertujuan politik yang berniat jahat terhadap PAS dan juga barisan alternatif dalam negara kita. Oleh sebab itulah kita melihat hari ini bahawa persoalan-persoalan yang sebegini harus dijawab oleh UMNO dan Barisan Nasional. Bukannya kita nak kena jawab. Sebab itu saya katakan bahawa kalau kita tak jawab pun memang orang tak percaya. Kalau kita tak jawab Dr. Mahathir pun memang orang tak percaya. Apa boleh buat ini? Saya katakan bahawa moral politik seorang Perdana Menteri